السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga seterusnya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم
ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Alhamdulillah, dapat kita membaca akan beberapa keratan ayat Allah daripada suratul Kahfi 83 hingga 88 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita belajar akan cerita Nabi dua orang, iaitu Musa dan Khadir, dan selesai molek dah. Dan kita dapat ilmu banyak daripada cerita dua orang hamba Allah yang keduanya bertaraf tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam tajuk belajar. Belajar dalam bentuk sama seorang antara murid dengan guru. Kedua-duanya adalah sama-sama orang yang Allah Ta'ala muliai. Alangkah mulianya ilmu daripada guru yang saleh dan murid juga yang saleh. Itulah ilmu yang berkat, yang boleh membawa cahaya kepada hidup dan menjayakan kedudukannya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik daripada pengajian kita akan ayat-ayat Allah daripada suratul Kahfi, mula daripada cerita Al-Kahfi lagi. Ya Allah Ta'ala mujur juga Allah Ta'ala tu fuak-fuak kafe tu duk jadi peling nak uji Nabi ni. Masuk dalam Allah Ta'ala memberi jawapan kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tu duk syok kepada Nabi Muhammad, sungguh ke dak jadi rasul. Lalu itulah ya kita tanya puak-puak biasa ahli kitab, ya kata mu nak tahu sungguh tak sungguh mu kita tanya dua tiga perkara ni. Kalau dia jawab kena sungguh-sungguhlah. Tapi dia jawab kena dah pun tak ada berimeh juga. Puak dia setengah-setengah tu tak berimeh jugalah, bukan semua. Setengah daripadanya mu kita tanya, ya kata Ashabul Kahfi tu gapo? Baru kita tanya, ya jawab kena kedah. Sedangkan Nabi Muhammad tak ada biasa lagi tanya gapo, tak reti duk bari, tak biasa duk bari hatu. Lepas tu suruh kita tanya Zulkarnain, seorang lelaki yang rang dunia, membawa ajar Allah Ta'ala. Lepas tu tanya pula gapa dia Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Bagaimanakah dua-dua orang tu? Semua tu cerita-cerita adalah suratul Kahfi. Tanya mengenai ingat ar-ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka ni banyaklah Quran. Yas'alunaka bertanyalah mereka itu akan engkau hai Muhammad. Puak dia mai tanya tu, ada hak tanya tu sungguh, maksudnya tanya nak tahu barang sungguh, bukan nak uji dak. Adanya tanya tu untuk nak uji Nabi. Apabila Nabi jawab, ya tak ada apa dia juga. Tapi kita orang hak biasa beri medah ni laba besar daripada soalan tu. Boleh jadi Allah Ta'ala wallahu alam lah, kalau tak sabit dia menitanya, kita tak kenal Zulkarnain ni. Kalau tak sabit dia menitanya, boleh hari Nabi tak kecek Ashabul Kahfi.
Dengan sahabat demo ni tanya, walaupun berih-berih tak puk dengan fuak dia pun, jadi dah jawapan kepada kita orang yang berjuru. Nah, Alhamdulillah. Itulah ayat katanya, sekali ni, nah, apabila kita tahu dah mengenai dengan Nabi Musa dengan Khadar tu, panjang ceritanya, kita ngaji sampai 3-4 minggu, dan kita dapat daripada penerangan-penerangan daripada hadis yang sebahagian besarnya adalah hadis sahih. Kemudian kita nak masuk pula masalah cerita Zulkarnain. Zulkarnain ni pia. Nah, benar payah-payah kosak berat-berat ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nah, tapi tak apa ya, kosak dia Allah Taala jawab selalu dah. Nah, Al-Alimul Hakim menjawab soalan-soalan yang diminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau harap dia tak tahu apa Nabi dah. Nah, sallallahu alaihi wasallam dia tak tahu, dia tak ada mengaji sebab orang lain mengaji dak. Allah Taala ajar dia. Lalu itulah Allah Taala mari royak dulu lagi kepada Nabi Muhammad, belum orang tanya lagi. Dia kata yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka itu puak-puak musyrikin itu akan bertanya kamu hai Muhammad mengenai Zulkarnain. Asal Zulkarnain maknanya yang mempunyai 2 tanduk. Asal ada karnung tanduk lembu tu. Nah, tetapi bukan makna orang bertanduk itu dak. Nah, ya tanduk ni orang Arab guna banyak. Nah, padanya tarik naik jatuh panggil tanduk juga. Tanduk tari jadi bertanduk naik, dia panggil begitu juga. Nah, tanduk sungguh pun denda ni yang panggil tanduk juga. Al-Qarni juga. Orang Arab ni yang rambut panjang. Nah, orang zaman dulu tu boleh dia payah guting gatik ke, boleh jadi dia udara gapa gatik ke. Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam rambut panjang. Pernah denda Nabi. Nah, dan puak-puak Arab ni selalu dia denda rambut dia. Nah, jadi tanduk jugalah denda tu. Pembelah tu pun boleh jadi juga. Nah, jadi banyak beberapa takwil atau beberapa tafsir mengenai Zulkarnain ni. Gapo sebab apa boleh panggil Zulkarnain tu banyak. Nah, tafsir ulama-ulamanya. Nah, setengah daripadanya dalam Quran ni ia tak ada royak akan Zulkarnain tu siapa dia, nama apa. Allah Taala tahu, kata benalah tu tak ada penting. Nah, yang penting kepada katanya sifat Zulkarnain tu belah mana. Gapo bot-bat dia, perangai dia, gerak-geri dia belah mana. Ya tak ada ayat kata pria nama apa, duduk di zaman mana, ya tak ada ayat tu. Banyak-banyak datang benar-benar lah tu daripada fuak Israiliyat. Dia panggil Israiliyat ni puak-puak beseng. Orang panggil cerita yang dibari-bari, yang disebut-sebut oleh puak-puak Israel lah. Puak-puak Israel ni, puak Bani Israel ni lah. Puak ni ya jadi ahli kitab, orang panggil orang panyacun di zaman Nabi SAW. Orang ada ilmu yang boleh kecek banyak-banyak cerita hak agama juga, iaitu puak-puak ahli kitab dia panggil. Barang-barang yang disebut oleh ahli kitab ni dia panggil Israiliyat dia panggil. Nah, disebut oleh puak-puak Yahudi, yang disebut oleh puak-puak Nasrani dari segi tafsir barang-barang dulu-dulu yang Quran mari secara kebetulan mari disebut barang-barang tu kata itu, dia panggil Israiliyat. Israiliyat ni banyak kata betul lah. Nah, tetapi kalau hak Nabi sebut betul dengan hak puak-puak ia dah sebut, maka itu adalah betul lah. Kalau Nabi sebut dapat disabit pada hadis sahih lah. Kalau kata Nabi sebut tapi tak tahu kata hadis sahih tak sahih, jangan gaduh lagi. Ya zaman ni alhamdulillah di antara barang zaman ni lebih pada zaman dulu, lebih pada zaman 50 tahun dulu, lebih pada zaman 40 100 tahun dulu. Ya zaman ni ya panggil orang tahqiq hadis. Ni kelebihan orang zaman ni pada orang zaman ayah kita, tok kita dulu. Zaman dulu ya tak tahu selolong hadis masuk. Ada hadis maudhu' banyak masuk kawasan kita ni. Hadis bukan hadis maudhu' ni bukan hadis. Hadis yang dibuat-buat daripada manusia buat, patu ayat kata Nabi kata tu dia panggil hadis maudhu'. Nah, hadis maudhu' ni hadis palsu, hadis pelom lah. Nah, hadis pelom ni banyak masa dulu. Tapi tak ada pihak mari duk katsan tu baik mari, tak ada mari duk cuba cek dengan molek. Jadi belomo orang dulu.
Allah ghafarallahu lahum. Allah Ta'ala apunlah dosa-dosa dia. Kerana zaman tu, hakaza mablaghu ilmihim. Masa tu itulah kadar ilmu dia. Tak ada pia mari duk cek. Mari duk cek sah hadis ni sahih ke tak, hadis ni hasan ni, tak ada masa tu, tak ada. Kita ngari zaman 4-50 tahun dulu tu tak ada mikir hadis sahih, hadis tak sahih. Ini kita kena boleh syukur pada Allah zaman kita ni orang cermat pakah deh. Nah, jadi kita nak ambil kitab zaman-zaman dulu mari duk baca nak tekal tak boleh lah ni, nyerak dah orang baru. Orang baru nyerak. Tah ni bukan hadis sahih, ni hadis sahih, ni hadis maudhu', ni hadis hasan. Ini kelebihan zaman lah ni. Terutama dimasuk oleh mahawud syalai jamiah-jamiah sama ada jamiah Azhar, jamiah Madinah, jamiah Riyadh, jamiah kita Islamiah kita. Lemoning duk tolong teropang hadis-hadis semua tu. Nah, dia lebih pada orang pasal ngaji pasal dulu, orang pasal tua dulu tu, dia tak berat pada benda pasal ni. Nah, dia panggil zaman-zaman, zaman tu belah tu sekadar tu. Zaman ni lah ni sekadar ni. Ya ada lemuh segi lain pula. Ni nak ya atas cut keng zaman learning. Titik yang menjadi satu keistimewaan yang ada pada zaman learning yang tak ada pada zaman 50 tahun, 30 tahun dulu, kurang benda tu. Sebab tu mengenai dengan Zulkarnain juga, banyak cerita-cerita Israeliat yang ada dalam kitab tafsir sendiri, kitab Arak sendiri itu pun banyak juga hak bahasa Israeliat. Kena mari duk suluh. Jadi orang-orang baru ni ada waktu baik tafsir As-Sahih dia panggil. Tafsir As-Sahih. Ni saya duk ngaji Madinah sekali, kelas sekali yang saya. Nah, ya orang Iraq. Nah, Hikmat Bashir nama dia. Ngaji sekali, kelas sekali. Nah, dia waktu baik satu tafsir bahasa Arab, ya orang Arab dah. Kita orang Melayu buat bahasa Melayu, ya orang Arab buat bahasa Arab. Ya waktu baik tafsir sahih. Nah, maka pagi ni saya dah sempat tengok sikit sebanyak mengenai ingat surah ni. Saya kalau tafsir benda pelik-pelik baru-baru nak rajak kita ya. Tak sayang kita tu. Sebabnya dia tu pergi cari dalam kitab semua yang ramu semua ya. Yang ambil sahih, hak tak sahih dia cabut. Nah, lepas tu hak sahih rano ya buah akal cek akal kitab dia. Nah, supaya ia kemah. Apa kita cari akal turut dia tu pula. Nah, kadang-kadang kita rasa percaya ke dia dah, kadang-kadang kita rasa nak sedap lagi, pergi turut akal dia tu. Cari kitab lain pula. Begitulah cara mengaji pasal learning dia panggil. Nah, tu orang baru tu, sayang kita, puak-puak cuk kita ni. Tapi dia mau hidup perak kitab-kitab dulu hak pasal itu tu, perak dia habis. Sebab kitab-kitab dulu bukan tak malak, tapi kan ada capur kau tu. Nah, capur kau tu jadi ada belaka lah. Israeliat hak bahasa yang tak boleh terima pun ada lah kitab-kitab tafsir tu. Sebab tu saya royak banyak kali dah ke demo atas. Tara kitab tafsir kita nak ambil tiap-tiap dah tak boleh. Jangan kitab-kitab jawi pak kita. Nampak tak? Kita Arab dah tafsir dah orang yang muktabar dah kadang-kadang plat juga. Nah, mari duk kritik oleh orang baru-baru lah ni, kritik. Pak Albani dia antara orang baru-baru. Mati dah Allah yarhamuh. Nah, hak tu lapis kakak sikit dah kita, ayah sikit dah kita. Nah, dia mari kritik. Siapa orang semua pakai kitab dia lah ni. Nah, orang pakai iktimak atas tasahih dia, atas usaha dia. Nah, hadis ni boleh tak? Pakai rajak Albani katakan. Albani kata sahih boleh. Albani kata dhaif, dhaif. Albani kata maudhu', maudhu'. Sebab orang belah-belah tu setahun dalam 100 tahun tu ada seorang dua orang tak ramai orang macam tu. Nah, oleh itu maka kita boleh paedah. Jangan ingat katanya bahawa belakang tu tak ada benda baik, tak ada benda baik yang malah ni. Di antara benda baik ni mai cek hadis-hadis jadi tubik asli hadis sungguh. Tidak dicampur dengan benda-benda dhaif dan karut marut dan sebagainya. Oleh itu orang-orang duk mengajar, baik ulama, baik tok guru, baik gapo, marilah kita pakai insaf. Ambillah faedah-faedah orang baru hak buat khidmat kepada agama Allah ni, jadi faedah pada kita beragama Islam. Nah, supaya agama kita tu dengan cara lebih jilah, lebih cerah. Jangan kata orang baru ni tak erti gitu, jangan silap, semua tu silap belaka. Nah, ya apabila zaman ni kitab banyak, gapo banyak tu sudah tentu dia kena lebih erti pada orang hak zaman kitab sikit. Bahasa dia dah. Nah, tapi dari segi bukan semua. Nyadalah ramai-ramai hak erti katik, hak tak erti katik. Orang zaman dulu pula tu juga ada erti banyak, ada erti sikit balah tu lah. Zaman mana-mana tak boleh nak kata dia zaman, kena kata dia orang tu. Kalau orang tu erti banyak, zaman mana pun dia molek. Nah, kalau orang erti sikit, zaman mana pun dia kurang. Pasal dia. Nah, tu ya sama ada setiap zaman.
Jangan kata orang dulu ke dia, jangan sama sekali. Nah, kecuali as-salafus salih masa zaman dulu, dari segi Nabi buat dia jangok amalan tu suku pula. Orang zaman dulu, zaman puak 300 tahun, tu hak kita nak bani tak boleh lah. Tu hawi cekak ke dia, boleh di zaman tu tak ada kemik kuat. Semaya sampai 300 rakaat sehari tu, hak tu kita tak nak lawan tu. Boh kita kan 300 rakaat sehari. Nah, begitu. Baca Quran sampai dua kali sehari habis. Oh, benar-benar lah kita tak lawan, benar-benar lah. Wak boleh, tapi kita tahu nak wak. Tu boleh hadiah Allah Ta'ala wi kekuatan pada dia zaman tu. Tapi kalau belakang-belakang masa duk le ramai belakang dah ni, belah tu lah. Nah, lepas pada 300 tahun tu kok lolek belakang lebih kurang. Nah, keras situ lembut situ, keras situ lembut satu, orang kurang ni mai kerak, orang kurang ni gitu keadaannya. Orang duk dalam wongkan ilmu pesening dalam segi bahas, segi kajian wicai ni, ya sedak ni duk lah alalah ni. Kita ni orang tak ada nak duk lah alalah tu. Pak kita pun tak ada nak duk, pak kita tak cukup pak kita ni pada asal kita tak cukup. Alhamdulillah saya duk ayat dah learning tu, kita boleh kata banyak pada zaman dulu berbanding walaupun orang baca kurang. Nah, dan learning tu, nah, nak siapa 400-500 tu kita tu duduk dalam disket besar halus, besar komputer tu ya. Halus. Besar telefon gitu ya. Nah, ya tanya zaman kemudahan. Cuma siapa nak tengok, siapa tak saya tengok, siapa duk babe cari ilmu melalui kitab-kitab itu, atau siapa biasa tak babe macam malah. Wis kau ngajah semua ngajah tu lah. Acik ingat mulut dah tak ada cari benda tambah dak. Tu muskilah juga benalah tu. Lepas tu baru orang mai cari tambah sikit, rasa kata tak kena lalu orang. Tu kerana muskilah kita tak ada duk biasa duk cari benda tambah. Nanti kita pasal dia tempat kita, saya ingat lagi fok-fok guru kita ni lagi duk menyako sama banyak orang ngajar. Nah, sebabnya kena duk menyako wak pondok, wak bala, wak berapa letih. Ya guru pak kita ni pun berihan dalam satu masa lu dah. Nah, tok guru pak kita ni orang panggil pun berihan dalam masa tu lah. Tak supa dengan orang Arab ya duk 24 jam duk mikir. Abak ya makan gaji dah. Gaji ya tak ada kena duk wak pondok wak. Habis tu dia kemah molek. Nah, sebab ya ahli kajian. Kita bukan ahli kajian sebab kita duk sekali dengan menyaku, sekali dengan wak pondok, sekali dengan budak, sekali mengajar, sekali dengan beramak budak, sepak budak, gapo budak. Bukan dia nak wicai kita ni. Nah, kita ni buat sedar hati atau kita ni rasa cukup tak leh. Nah, tu benda lah tu kena ingat molek puak-puak kita sama ada hak tua, lebih lagi hak muda. Nah, kita jangan tiap-tiap orang tu ya ada sekadar dia. Kita kena pakai pandai-pandai pakai. Hak ni kita pakai segini ada, hak ni pakai segini. Nah, itulah sikit sebanyak. Nah, beri penerangan kepada masalah ilmu duk banding itu banding ini. Nah, tak usah kira banding sangat sebab zaman kita ni. Nah, boleh katakan kelebihannya iaitu hadis ni jelas kelebihan. Hadis ni jelas kelebihan. Tafsir jelas kelebihan. Nah, masa dulu mana Pak Ita ngajar tafsir lah ni, alhamdulillah ngajar tafsir. Saya kata orang ngajar tafsir negeri kita tak lebih dari 30 tahun ya. Ngajar tafsir kepada umat Islam ramai-ramai lah. Ngajar pondok tu lain lah. Ngajar pondok pun ya tak pergi luah, ya sekadar duk Iraq gitu ya tafsir dia. Tafsir nahwi ya panggil tafsir dia. Tafsir hang ngajar nahwu, bukan nak ambil ilmu mai duk laksana sangat tu dak benar juga. Nah, sebab itu maka hak mari duk wa'il tafsir lah betul nak suruh beramal ni dalam 20 tahun. Saya ingat 20 lebih tak apa 30 tahun lagi. Itu kita kena iktiraf benda-benda lah tu. Lepas tu kita tahu kata benda ni molek. Tapi apa yang dulu tak ada, sebab kakah tak cukup mana. Kita nak kata demo tak leh. Nah, orang mengaji pun tak berahir. Mana puak kita dulu apa orang duk pandang. Learning ya kita wasa kata mengaji ni satu pemberian Allah Ta'ala ya panggil. Kalau dulu nak padah ngaji senyap-senyap ning ni, malah padah nak bubur teruk masa dulu. Allah ni ada orang wasa nak mengaji, wasa gapo ini satu kelebihan Allah Ta'ala kepada zaman lah ni. Nah, nak kata orang zaman dulu wala ada lama ni tak leh. Kena kata zaman lah ni wala ada dulu. Orang ngaji siapa 4-5 ribu mai dihurung. Tak ada zaman dulu. 30 tahun dulu ambil di mana? Suk terik 100-200 Suk terik. Nah, sebab tu kata kelebihan zaman lah ni, dia tak supa kelebihan zaman dulu. Bagi kita ni buat pelaga sangat-sangat tak boleh. Pelaga dia hak kena je lah. Zaman mana pun je lah. Hak tu hak malak. Hak tak kena bukan. Walau zaman mana pun hak tu lah. Kita kena pandai lah tu. Ambil kaedah mati. Jangan ada wak jadi zaman, jadi puak, jadi bakul, jadi kelah, jadi kolai tu, kolai ni, pound tu, pound ni. Dua pelaga bagi tak kena belaka. Ambil ilmu tu hak sungguh-sungguh.
Nah, jangan duk pelaga pangkayu tu, pelaga pangkayu ni, puak tu, puak ni, semua tu tak kena. Kecek orang panggil jadi telajak, dia panggil telajak dah, insya-Allah taala. Mari kita tengok yas'alunaka 'an Dzulqarnain, dan mereka itu bertanya akan engkau hai Muhammad mengenai dengan Dzulqarnain yang mempunyai dua tanduk. Nah, asal dia makna, tapi sini tak ada nak kepada dua tanduk tu dak. Satu gelar dah terkena di kalangan bari-bari orang belum ada Islam mengenai dengan Dzulqarnain, seorang tokoh yang berjalan dalam dunia ni. Yahudi sangat kena, Nasrani pun kena. Nah, orang-orang musyrikin tak kena mana. Musyrikin yang bertanya Nabi ni, nah, pakai otak puak Yahudi dan Nasara. Mungkin tanya Muhammad, nak tahu tengok, mau tanya ni. Jadi, puak-puak dia kata, tanya lapis ni, kecing Muhammad, dia boleh jawab. Dia tahu belakang dah, ya. Tapi, dia tak tahu kata Tuhan duk jadi back kepada Muhammad SAW. Jadi, lalu itulah Allah Ta'ala jawab, Qul ya Muhammad, kata oleh Muhammad, rayaklah ke puak-puak yang tanya mung tu, molek. Tanya malah ni, tanya mengenai ilmu, ada faedah, tak apa, kita jawab lagi. Nah, kita jawab, Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Aku akan membaca, aku akan berayak ke atas puak mung ni daripadanya, daripada cerita Dzulqarnain itu, akan satu riwayat, akan satu peringatan. Zikra ni peringatan. Nah, jadi royak bukan sekadar royak bagi ilmu nak tahu saja, tak ada memberi arti, tak ada memberi suatu pengertian yang tak ada faedah lah, bukan. Aku nak royak ni zikra, atas jalan nak peringatan. Sedap Islam, tak ada besing gapo dia panggil, tak ada gangau, kemah saja ya. Demo ni mai nak tanya, nak sak Nabi ya. Nabi royak pasal sungguh boleh mendatangkan peringatan pada puak mung hak tanya ni, supaya kamu tu terima Allah sebagai Tuhan mung, terimakan gapo Nabi Muhammad sebagai rasul mung. Tu makna zikra. Gapo mula-mula royak? Tengok Tuhan royak. Soalannya yas'alunaka 'an Dzulqarnain, tu soalan. Jawab dialah tu biar mai. Jawapannya, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Masya Allah, zikra sungguh dia. Tak ada ayat kata Dzulqarnain ialah Yusuf ke, Muhammad ke, Iskandar ke. Nama tu banyak, fuak-fuak ahli kitab ada banyak nama tu, nama ni. Tapi hak dalam hadis ya agak kata sahih sikit, kurang temu hadis. Saya pun, nah, kita pakai ambil habis itulah. Siapa nak kata nama apa, ada yang kata nama Abdullah, nama tu jadi kena yang baru hamba Allah dah. Ada apa pia-pia nak kata semua kita Abdullah belaka. Nah, dia bukan nama sangat, kadang-kadang ia duduk di hakikat benda tu. Tiap-tiap orang nak ada Abdullah. Ada yang kata Iskandar nama dia. Ada setengah kata nama tu, nama ni banyaklah nama yang disebut oleh tafsir yang tidak mari daripada hadis sahih. Kita pun tak ada perlu duk sebut sangat dalam cerita kita. Ya Allah Ta'ala nak cerita sebagai zikra mengenai Dzulqarnainnya ialah inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguh Dzulqarnain tu ya kata, kami itu telah menguat, meneguhkan baginya akan kedudukan dia dalam dunia ni. Allah Ta'ala wi power ke dia, wi kuasa ke dia dalam dunia ni. Nah, boleh hidup menguasai atas banyak-banyak kaum dan raja-raja kepada kaum tu. Jadi kerana menyebabkan orang kuasa nak turut dia, kalau tak saya turut dia, nyetel dia. Nah, nyeperalah dia lah. Itu makna inna makkanna lahu fil ardi. Makkanna lahu fil ardi makna kata tamkinkan baginya dalam bumi. Tak ada salah apa kita nak berdoa dengan doa iktibah. Allahumma makkin lana fil ardi, boleh. Ya Allah, perteguhkan kedudukan kami untuk jadi pendakwah kamu dalam dunia ni, jadi kuat dalam bumi. Boleh.
Nah, seperti mana Allah Ta'ala tamkinkan Yusuf di Mesir, ya, di Menteri Keuangan. Dia panggil makanan belaka tu. Nah, makanan belaka. Makan ni mana kata menguatkan kedudukan, tidak jadi gelecah perjalanan dia tu, teguh malah. Dia panggil Allah Ta'ala memtamkinkan dia dalam dunia ni. Inna sini Allah. Sungguhnya kami ni, Allah Ta'ala kata. Ni Allah Ta'ala jawab gati Muhammad SAW. Orang tanya Nabi Muhammad, jawabnya Allah Ta'ala jawab dia. Nah, Muhammad tak tahu. Nah, Muhammad SAW, dia tak tahu. Dia tahu Allah Ta'ala ayat ni. Dia baca ayat Quran. Inna sesungguhnya kami ni, makanna, kami meneguhkan, menguatkan, memankungkan kedudukan lahu baginya, bagi Zulkarnain ini, fil ardi, dalam bumi. Dia terawih lah dunia, pergi ke sebelah balik jatuh, pergi ke sebelah balik naik, pergi temung bukit, 2, 3, 4 hektar dia tu, dia akal Allah Ta'ala akan cerita dalam Quran. Nah, tu mana makan. Ya pergi kana, orang halak dia. Ikut pergi kana, kaum tu akan halak dia. Tu makna inna makanna lahu fil ard. Dalam dunia ni Allah Ta'ala wisapa tamkin, boleh kat orang tu. Tanda kata tamkin adalah dari Allah, bukan dari manusia. Allah Ta'ala ni orang ni gagah. Ya benar dia. Dia kat tu, dia kat ni, dia sama. Benar dia sama. Boleh ya, dia orang yang gagah dari dunia ni. Tapi makanan sini, makanan adalah bentuk yang baik. Ada Allah Ta'ala makan adalah bentuk yang tak baik. Seperti pemimpin-pemimpin jahat dalam dunia ni, mana? Allah Ta'ala tamkin pada dia. Tamkin pada dia, jadi orang pakak kena halah dia belakang. Itu dia panggil makanna lahu fil ardi. Nah, pada makanna lahu fil ardi itu balah tu. Zulkarnain terkena. Katanya 2 orang dalam dunia ni di kalangan puak salih atau nabi yang berraja. Raja dalam dunia ada 4 orang. Raja dunia dia panggil. Satunya 2 orang kafir, 2 orang Islam. Ini siapa kata Mujahid dalam tafsir ayat Allah dalam betul ni. Mujahid yang kata raja untuk dunia yang luah power dia, iaitu 4 orang. Kafir 2 orang, iaitu Namrud dengan gapa dia, Bukhtanasar, raja dunia. Masa Nabi Ibrahim dan masa belakang Bukhtanasar. Kafir dua-dua ni. Yang Islam, Sulaiman dengan Zulkarnain. Sulaiman ni, yang nak ikan pakai, dia pakai kepala terbang dia, awal kepala terbang dia. Zulkarnain pun ada salah satu daripada hadis mengatakan bahwasanya dia tu pun sukhira lahu sahabu. Awal ni jadi kenderaan kepada dia, agak pahanak dia agak awal. Zulkarnain. Yang nak pergi kana sebab satu hari suila an Ali ibn Abi Talib an Zulkarnain, kaifa balagha al-masyriq al-maghrib. Hadis sahih. Hadis sahih ni dah. Maksudnya bagaimanakah dia tu, orang tanya Ali, satu hari Ali duduk, ada satu orang mari tanya Ali, Zulkarnain ni pergi ke mana? Pergi siapa sebelah balik tari naik, pergi siapa sebelah tari jatuh. Ya pergi buat mana masa tu, tak ada apa tebal, tak ada perahu, tak ada utar, tak ada apa, tak ada kenderaan. Jauh parah tu. Naya macam mana? Nah, tu dia. Qala Ali jawab, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Nah, maha suci Allah Ta'ala sifat kekurangan. Jadi tak gerak ni bukan Allah Ta'ala, tak ada sifat tak gerak. Sifat tak kuasa tak ada. Sukhira lahu sahab. Ditaskhirkan, dipermudahkan untuk guna dalam layar ni akan awal. Guna awal, ya guna awal. Lah mana yang guna tu kita tak tahu. Ini hadis sahih. Bukan dongeng ni dah. Dongeng saya tak, saya habis-habis usaha ni. Dalam segi nak cari benda, sebab benda ni benda banyak Israeliat sangat. Nah, ni sains saya ni ambil hadis ni. Nah, sains saya nama Hikmat Bashir lah. Yang ambil hadis ni, dia kata ini keluarkan oleh Al-Mukhtarah Sahahul Muhaqqiq. Nah, ada kitab Tafsirus Sahih dia. Dia kata sukhira lahu sahab. Dipermudah baginya akan awal. Awal duk lari. Dia guna awal tu pergi. Kepada wa muddat lahul asbab, dan
diberi baginya akan beberapa sebab lain lagi. Banyak sebab dia. Tawak belaka. Wa busita lahun nur. Atau basata lahun nur. Dan diperluah baginya akan cahaya. Malam apa yang pergi nampak. Lek malam apa yang nampak. Dengan hari sama telah. Allah Ta'ala peluah cahaya dia hari. Nah, cerita banyak-banyak. Nah, cerita banyak. Faqala, Ali kata, aziduka, nak lebih dari lagi tak? Ali tanya soal dia. Fasakata ar-rajul sakata Ali. Pakat senyap. Orang Yunannya pun senyap. Ali pun senyap. Sekata. Sekata ya Hakku Zulkarnain. Dia kata awal guna awal untuk pergi ke mana-mana dan dia guna beberapa sebab dan dia ada cahaya tu gelap apa yang nampak. Pada zaman lain tak apa, ada elektronik, ada pita pecing, ada apa dah zaman dulu ni ya ada. Malam apa yang jalan nampak. Itu dapat sabit pada Ali, bukan Rasulullah SAW tak. Ali, tapi hadis sahih juga. Nampak tak? Itulah makkanna lahu fil ardi. Allah Ta'ala perakan diri dah kata, ya memberi satu kedudukan yang mankong sungguhlah dunia ni. Wa atainahum min kulli syai'in sababa. Dan kami bawa data akan Zulkarnain tu pada tiap-tiap sebab tu, tiap-tiap kara tu ada sebab, ada ilmu. Tiap-tiap kara tahu. Sini nak gilah mana, sini nak buatlah mana. Allah Ta'ala wisababa pada dia. Sababa ni kata ilma. Tafsir sini, nah, sababa ni iaitu ilmu. Nah, semua ulama Ibn Abbas tafsir, Mujahid tafsir ni riwayat yang sahih juga. Tafsir ni riwayat yang sahih, iaitu nah, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, As-Suddi, Qatadah, Ad-Dhahhak, dia kata ilmu sababa sini. Allah Ta'ala bawa data daripada tiap-tiap kara tu ada ilmu khah. Ha langit lah mana ilmu dia, ha awal nak pakai lah mana, ha gani. Kita ni tak tahu awal nak pakai lah ni, tak ada. Tu tak wisababa pada kita. Kepada Zulkarnain Allah Ta'ala wisabab. Kalau kita nak berdoa ikhtibah boleh, Allahumma atina min kulli syai'in sababa. Boleh. Tapi tak nak wihnya anak, tak tahu lah nak wih kita dah kita berdoa. Nah, kita berdoa Allahumma atina min kulli syai'in sababa. Kama ataita Zulkarnain bi rahmatika ya arhamar rahim. Boleh kita nak berdoa ikhtibas ya panggil. Doa ikhtibas boleh ni. Nah, supaya Allah mamakkin lana fil ardi. Ya Allah, perteguhkan aku dalam bumi kama makkanta Zulkarnain lah. Kama makkanta li Zulkarnain fi. Nah, fiha bi rahmatika ya arhamar rahim. Boleh kita doa iktibah. Ya Allah, perkuatkan aku dalam bumi ni sebagai suatu kedudukan yang berjaya belaka kuat. Kemudian berilah ilmu aku pada semua perkara. Lah ni kita nak lah ni nak sabab kepada jaya semua aku nak buat ni, jadi jaya aku nak buat. Boleh kita berdoa belah tu. Tak nak gapo serah ke dia lah. Nah, kita boleh nak berdoa belah tu. Sebab dalam Quran ni apabila kita nampak sesuatu benda yang molek-molek, kita boleh berdoa katik, minta katik. Allah Ta'ala kuasa nak wih kita katik barang yang wih pada orang dulu. Nah, bahkan barang yang tak wih kau dulu pun yang wih kita. Dia kuasa nak wih, ya wih ilmu lagi yang wih sikit ya. Lepas tu barang-barang dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam kejayaan, kau sikit pada ilmu lagi ya. Ilmu ni pengetahuan. Lepas tu pelaksanaan ilmu tu sikit pada ilmu. Kalau Allah Ta'ala nak wih sababa lebih pada ilmu lagi, maka Allah Ta'ala sangat kuasa nak beri. Cumanya atas yang nak wih kata saya wih. Atas kita kelayak ke dak kita ni. Untuk nak terima sababa belah ni. Hak tu ialah Allah Ta'ala Al-Alimul Hakim. Dia wih benda sesuai dengan orang. Takkan nak wih benda ni ke orang yang tak ada persekara. Takkan nak wih benda yang orang yang tidak layak segini, kita nak wih segini. Tak boleh jadi benda dah tu. Jadi Zulkarnain ni kerjaan dia terawin dalam dunia ni. Terawin ke apa? Untuk nak dakwah orang kepada agama Allah serta menegakkan keadilan di tempat yang pergi semua tegakkan keadilan. Itu dapat sabit pada riwayat-riwayat ahli tafsirnya. Untuk tahqiqul adalah serta nashrul rahmah kepada manusia semua. Islam ni rahmat. Dia ni siapa dia?
Su'ila Ali ibn Abi Talib juga. Banyak Zulkarnain ni saya duduk tengok cerita-cerita banyak sakut dengan Ali. Ali soncai buku Zulkarnain. Nah, Ali sangat soncai buku Zulkarnain. Banyak Ali. Ali bin Abi Talib hadis sahih juga. Nah, orang tanya Ali. Nah, Ali kata, lam yakun nabiyyan wala malikan. Bukan raja, bukan nabi, bukan ya. Ada setengah kata nabi. Ada setengah riwayat kata nabi, tapi tasnak kati Ali, pandangan Ali, bukan nabi. Zulkarnain bukan nabi. Pandangan Ali nah, bukan tahap Rasul jawab ni. Rasulullah SAW tak ada sakut pak ngening, tak ada ayat. Nah, dia kata bukan nabi dan bukan raja. Lam yakun nabiyyan wala malikan. Karena dia tu adalah abdan salihan, hamba yang salih. Allahumma ja'alna ana ibadaka salihin ya Allah. Ya Allah jadikan kami semua sebagai hamba yang salih. Hamba salih ni, gitu lalu ni, boleh naik awal ni. Hamba salih. Nah, seperti mana apa dia dalam surah An-Naml ialah waqala kepada rajulun kepada itu orang panggil apa ilmu minal kitab, orang ada ilmu daripada kitab. Nah, saatika kepada qabla an yartadda ilaika tarfuk, bukan aku nak wari tahta hak Balqis kepada Sulaiman sebelum pada matamu kelip. Berkelip pak celak tu tengok ada apa. Semua tu bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Tapi benda tu Allah Ta'ala boleh hui. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dia masuk ban tu mudah lu. Nah, sangat kuasa atas tiap-tiap perkara. Boleh jadi belaka. Nah, tapi jadi kemah, jadi kena, jadi betul. Riwayat betul. Jangan duk ambil riwayat yang tak betul, pakai duk pupuk atas satu orang. Kata orang ni belah ni dengan bahang tak boleh. Nah, kan betul tak apa, ada riwayat yang betul, sanad yang baik, kita boleh kecek benda tu. Seperti mana Allah Ta'ala wi kepada Zulkarnain ni, Masya Allah. Riwayat yang betul, yang sahih, kata dia ni abdan salihan, ahabballah, dia tu kasih pada Allah, fa ahabbahu, maka Allah Ta'ala kasih dia. Allahumma inni ala hubbik ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man hubbak. وحب العمل الذي يعني apa dia yaj'alani hubbak ya Allah atau yuballighni hubbak. Nah, ada doa hub dalam kita ada doa dalam apa dia doa mustajab tu ke? Doa mustajab ada doa kasih pada Allah. Ya Allah, aku minta padamu supaya aku kasih padamu. Dan kita kasih pada Allah, Allah Taala kasih kita. Nah, kita ni susah ya, kasih maqam kasih ni lebih pada takut lagi. Ya takut tu, ya lek sana takut dah kasih ni. Nah, lek sana takut, kita takut pun tak lekat lagi ni. Nah, tak nak takut mana, dia di tempat telinga dengan Tuhan. Nah, tak nak takut mana lagi. Dah takut dah, situ dia mari hub, kasih kepada Allah Ta'ala. Wak dengan kasih. Lah ni kita duk semaya, duk apa, kita takut sunaka ya. Nah, kat Allah tak ada takut mana, takut sunaka tu. Nah, takut lepas pada saya, takut pada Allah. Kerana Allah dan neraka. Lepas tu nak kasih. Tinggi sikit tu. Kena kara naik tinggi. Siapa kasih. Tapi kita berdoa kepada Allah. Dalam doa mustajab tu ada dalam doa. Doa hadis sahih. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kasih padamu. Ada dua baris ya. Bukan banyak. Nah, kasih pada Allah. Jadi, Zulkarnain ini ialah abdun salihun ahabballaha fa'ahabbuhu. Fa'ahabbahu, maka Allah Ta'ala ahabbahu, maka dia tu kasih kepadanya. Allah kasih kepada dia. Wa nasahallaha fanasahahu Allah, maka dia tu tolong Allah, khidmat pada agama Allah, kasih pada Allah, tolong Allah. Nasahani makna kata tolong Allah lah, ataupun jadi walak kepada Allah, maka Allah Ta'ala tolong dia. In tansurullah yansurkum, jika kamu tolong Allah, Allah Ta'ala tolongmu. Nasahani kata. Nasahani mana kata nasahtullah, an-nasihah ni. Nah, ialah mai tolong agama Allah. An-nasihatu lillah mana katanya beriman pada Allah, tidak syirik dengan Allah. Nah, tu yang panggil nasihatkan Allah.
Orang yang tu Allah segala-gala tu nasahallah. Fanasahahu Allah. Bu'isa ila qaumihi fadarabuhu ala qarnihi. Dibangkit kepada kaumnya, maka kaumnya pukul dia di atas kepala dia. Famata, maka mati. Faba'athahu Allah. Allah Ta'ala bangkit dia. Allah Ta'ala bangkit semula dia. Mati hidup klik. Lalu itulah. Tapi kalau Nabi ayat cerak, hadis sahih cerak, so. Nah, bila hadis kurang cerak, ya mari gitu gini. Banyak sebut dalam tafsir Zadul Masir Ibn al-Jauzi ada royak. Nah, qilab gatu, qara tu kata gatu. Aqwal banyak mengenai dengan bila masa nama gapo duk dana sebab apa boleh panggil Zulqarnain, banyak semua tu kurang ada riwayat yang sahih. Saya pun tak ada ambil banyak lah. Kita ambil nak kecek isi Quran tu lebih banyak daripada kita ambil cerita-cerita tadi. Kedai tadi suan prakak sikit-sikit boleh. Untuk kita tak jadi berasa pada jemu kepada isi kadang-kadang tak. Fa'atba'a sababa. Maka dia ikut jalan tu. Ikut ilmu tadi. Tempat gelap, cerah mari, sababai kak. Tempat tak erti, royak mari. Bahasa satu kaum tu tak erti mana bahasa kecek. Dia boleh kecek, Allah Ta'ala wi ilmu pada dia. Dia boleh kecek yang kaumnya. Padahal jauh yogi masyriqul al-ard dengan magharibil ard. Kerka bukan satu bahasa, tapi dia cakap boleh. Nah, dia cakap boleh tu dia panggil sababa, dia panggil. Sebab kepada kejayaan dia menghadapi sesuatu benda. Nampak dah tu? Fa'atba'a sababa. Ada satu riwayat lagi fattaba'a sababa. Boleh nak baca fattaba'a sababa. Nah, sama-sama riwayat yang boleh terima dua-dua tu dah. Nah, fa'atba'a sababa, hak tu hak banyak ke dalam Quran tempat kita, dan Quran hak yang dicetak kata-kata dalam dunia ni, fa'atba'a sababa. Maka dia ikut jalan tu. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi. Dia turut jalan tu sehingga sampailah ia di tempat jatuh tari. Mula-mula sekali dia pergi jalan dalam Allah Ta'ala ayat Al-Quran dia, pergi sebelah balik jatuh. Pergi siapa? Semakan dengan tari duk jatuh. Lepas pada tu tak ada lah negeri, dia tengok lah. Belah mana tu danau tak ada ayat. Negeri mana, matla' asyar, apa dia? Maghrib asy-syamsa di mana, maghrib asy-syamsi di mana, tak ada ayat. Dia tafsir pun tak cerak. Mari. Di manakah maghrib asy-syamsi sim? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hingga sampai kepada tempat jatuh mentari. Jatuh kan? Nah, annahu sara fil ardi muddatan wasyamsu taghrubu min waraihi. Fasyai'un la haqiqata lahu wa akthar dhalika min kharafat ahli kitab akhtar. Hak ni ada tafsir kadang-kadang ahli kitab tafsir fa Israeliat ni. Ni Ibn Katsir kacaklah, saya kacak ni. Nah, lalu itulah dia dapatilah mana situ. Wajadaha ia dapati akan dia akan tari itu taghrubu, jatuh dalam tari itu. Ghurub ni mana maghrib lah. Ngerik tari jatuh tari, ngerik ni dah. Nah, fi ainin hamiatin, di dalam asal dia ainin tu mata air. Hamiah mari pada tanah asal dia hamiah. Nah, ainin ni mana kata maha semut lah. Nah, dia pergi siapa di biar patah tengok tak ada negeri lepas dah tu suk, dia panggil maghrib asy-syamsi. Nampak tari jatuh dari laut. Tu dia panggil taghrubu fi ainin hamiatin. Laut itulah mana? Laut yang hamiah, yang ada tanah hitam dalam laut tu. Tafsir banyak betul ni. Hamiatin tu gapo aja. Ra'as syamsa fi manzarihi taghrubu fil bahril muhit, kata Ibn Katsir. Maha semut, bahril muhit ni maha semut lah. Nah, jadi turun dalam samudra yang luas. Tu ainin hamiatin. Nah,
Wa hadha sya'nu kulli man taha ila sahil yaraha ka'annaha taghrubu fihi wa hiya la tufariqu al-falaq ar-rabi' alladhi hiya musbitah fihi wa la tufariquhu. Wal hamimah mushtaqatun min ahd al-qira'atain min al-hama'ah wa at-tin. Tanah. Hamimah ni mana tanah? Nah, tanah. La ilaha illallah. Ya kita tari tengah jatuh dalam laut. Hak penting sekalinya, wa wajada indaha qauma. Hak tu yang penting sekali. Dan dia dapati tempat ayah sapa di ujung tu, dia temu dengan satu kaum. Dia pergi buat mana? Sebab tak dia pergi naik awal, pusing. Tak ada pergi naik kuda, tak ada gapa. Ada setengah tempat yang naik kuda. Jadi semua tu, awal baik, kuda baik, alat senjata baik, segala kemudahan, pelita, cerah, pada waktu malas, semua tu masuk dalam arti kata, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Semua tu sababa belaka. Nah, semua tu sababa. Nah, sebab kepada dia tu mudah. Tak ada terlekat dengan dia, tak ada terlekat. Tak ada upasak. Tak ada upasak. Bawa hari bertemu pak, selalu tubik. Ada jalan keluar dia. Tak ada tan jalan dia. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ngamal dah? Fa atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Wa wajada 'indaha qauma, dia dapati di si dek jatuh sahat tempat aku sapa tu akan satu kaum manusia. Bertemu dengan kaum tu ay ummatun min al-umam dzakru annaha kanat ummatun 'azimah min bani Adam. Ini Ibnu Katsir kata, ialah satu umat yang besar daripada anak-anak Adam. Jumlah manusia kita temu manusia. Nampak dah tu? Pasti buat kana? Qulna, Allah Ta'ala kata, kami berkata, di sinilah nampak kata Allah Ta'ala kecek dengan Zulkarnain. Kalau gitu Nabi Zulkarnain ni. Kalau gitu Nabi, sebab Allah Ta'ala wahyu. Tapi dia kata, kalulah Zulkarnain itu Nabi, maka qulna ni adalah wahyu Allah. Ini ulama tafsir. Kalaulah bukan Nabi, dia adalah rajulun salih ya. Dia adalah abdun salihun, supaya Khadir abdun salihun juga ada gitu. Maka qulna di sini makna kata dia mendapat ilham daripada Allah. Bukan wahyu, ilham. Kita ni bukan wahyu dah kita wasa satu benda mari nampak cerah nak buat tegap perkara tu dah. Kada belum dah tak nampak. Allah Taala bagi satu benda banyak dah benda dah tu. Kita minta kepada Allah, kenapa? Tu dia panggil ilham kalau manusia. Kalau Nabi dia panggil wahyu, balas-balas tu. Nabi dia panggil wahyu. Kalau orang tamada bukan Nabi dia panggil ilham. Jadi, wa qulna ya Dzulqarnain sini ni, kami kata, hei Zulkarnain, kami panggil dia. Jadi, sini ni nampak supaya lebih dekat pada wahyu. Sebab itulah, sesungguhnya ulama kata, Nabi. Zulkarnain itu Nabi. Nah, sesungguhnya ulama kata. Hei Zulkarnain, imma an tu'azziba. Imma kamu tu menurunkan azab ke atas puak dia, kaum ini. Ya seolah-olah diutuskan kepada kaum tu lah. Dia panggil Nabi Sancan, dia panggil. Kalau kita nak pelaga dah, Nabi Sancan, Nabi satu kaum tu jumpa. Ya, mengembai agama Allah tu, mengembai agama Allah. Pergi pula mengembai ada ini pula. Nabi Sancan. Nah, kita kena ada Sancan enggak? Ni kita puji ikhwah kita dakwah tabligh, dia ada Sancan banyak buat dia. Nah, tu bagus. Nah, Sancan pergi situ, pergi sini, pergi situ. Malah pergi tu bagus. Masuk Zulkarnain juga. Nah, masuk dengan ngaji pasal Musa, ikhwah kita dakwah tabligh, dia berjalan hak tu. Tapi satu juzuk dah, jangan ingat hak tu belakalah tu dah. Satu juzuk dah kerja Islam ada gak lah tu. Bukan tak ada. Dah lepas tu pasal lain kata. Nah, capo-capo lah, jangan buat sah lah dah. Jangan buat sah dah. Capo-capo buat pasal lain kata, capo pasal ni kata. Nah, tu dia. Dakwah Sancan ni, Rasul Sancan atau Nabi atau hamba Allah secara terawih ni, royak agama situ. Royak agama sini, royak agama sini. Tapi royak di kalangan puak kafe pun banyak juga. Pada itu kita nak seru pada semua kita, jangan kita cari Islam aja. Cari kafe tu, dakwah kafe tu, dakwah kafe tu. Ni dakwah kafe ni. Nah, kaum maning pada mula-mula tak tahu tak apa. Dia pergi dakwah. Bayar pergi dakwah.
Imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Mung nak perak dia pun tak apa, atau nak baik pada dia pun tak apa. Allah Ta'ala wi dua jalan kepada Zulqarnain. Zulqarnain katakan, qala amma man zalama, adapun Zulqarnain berkata, adapun mereka yang zalim, orang zalim, fasawfa nu'azzibuhu, maka kami nak turun azab pada dia. Nu'azzibuhu tu kata setengahnya macam-macam lah. Setengah tanya bunuh. Nah, masa agama masa tu dia tak ada apa. Taubat lagi nak bunuh diri kata tu. Masa Nabi Musa taubat kena bunuh diri baru terima Allah Ta'ala terima taubat. Faqtulu anfusakum, taklah kau bunuh dirimu. Syariat ni tak serupa satu zaman muncul, tak ada syariat tu maka hidup tu berat itu taubat pada. Nah, curi ilmu sekali kena taubat bunuh diri kalau teh. Nah, tu. Jadi muncul taubat dah kena bunuh diri kita. Syariat Nabi Muhammad ni, orang panggil dia sudah tak ada dah isran. Dia yada'u isr. Ya, isran tu ya sudah cabut dah isran. Benar-benar berat-berat. Hak ada pada umat-umat dulu tu tak ada. Tengok umat ni, dia kafir bunuh. Umat masa Zulqarnain. Imma an tu'adziba. Amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu. Sawfa nu'adzibuhu sini. Ibnu Qatadah kata bil qatli, dengan jalan bunuh. Qatadah, tafsir Qatadah, dia kata dengan bunuh. At-Tabari wa'i dalam tafsir dia. Nampak tak? Lepas tu, summa yuraddu ila rabbih, kemudian dikembali, bila bunuh tu dikembali kepada Tuhan dia, fayu'adzibuhu azaban nukra, maka Tuhan tu azab yang pedih pula. Ni syariat masa tu. Masa tu Allah Ta'ala buat syariat kepada Zulqarnain belah tu. Jadi klik masa maksud neraka pula tu azaban nukra. Itu azaban balighan. Aliman. Waji'an aliman. Itu fil nar. Wa amma man amana wa amila salihah, dan adapun orang beriman dan amal salih, falahu jazaa'anil husna. Ni dia panggil takdim takhir ni. Falahul husna jazaa'an lah tu asal dia. Maka baginya syurga. Al-husna ni syurga. Allahumma inna nas'aluka al-husna. Al-husna ni syurga. Al-jannah. Baginya syurga jazaa'an sebagai balasan. Jazaa'an tu sebagai hal. Ya, dahulukan hal pada maf'ul. Jadi jazaa'anil husna. Payah baca sikit betul ni. Jazaa'anil husna. Kenapa nun sekali lagi sebab ya tanwin bertemu dengan hamzah. Dengan alif lam. Jazaa'anil husna. Ya, sebab dia baca basing takdim takhir apa. Hak asal dia falahul husna jazaa'a. Maka baginya syurga sebagai balasan. Asal dia lah tu lah. Atau falahul masubatul husna jazaan sebagai balasan. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Maka dan selagi kami kata baginya daripada urusan kami itu akan perkataan yang baik. Kami nak kecek molek dengan dia sebab dia tu Islam. Ini nak ayat kata abdun salih. Zulqarnain ni hamba yang salih, dia pergi masyriqul mula-mula kepada maghribil ardi ni, tujuan nak dakwah, nak menegakkan keadilan. Siapa menentang Islam bunuh masa tu. Siapa turut maka dia falahu jazaa'anil husna. Baginya syurga. Itulah keadaan gapa dia Zulqarnain. Nabi baca ayat Allah Ta'ala jawab kepada soalan musyrikin. Kau berapa dah? Saya tak ada cek lah ni. Puluh apa dah? 11 dah. Allah, minta maaf lah. Saya tak ada jahil lah hari ni. Minta maaf lah kali itu. Kali itu betul-betul sekarang ni lah. Kita nanti tengok dua ton lagi. Ada 3 ton semua lah. 1 ton habis hari ni. InsyaAllah kita klik dengan tahun yang pertama ya. Tahun yang kedua kita ngaji minggu depan insyaAllah ta'ala.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi